Baik, selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar 6.1.1 dan 6.1.3 yang cikgu kasihi. Selamat datang ke sesi PDPR subjek pengajian am. Dan sebelum cikgu mulakan pengenalan sukatan dan huraian sukatan mata pelajaran subjek PAM pada pagi ini, sedikit nasihat cikgu. Ini adalah batch pelajar SEM 1 yang pertama. Cikgu terpaksa beri kuliah di dalam bentuk maya, dalam talian, ya. So saya percaya semua pelajar 6 rendah pun begitu juga. Anda sudah pernah melaluinya semasa SPM. Tetapi untuk sebagai hari pertama persekolahan di tingkatan 6, semua kita perlulah mengadaptasi dan membiasakan diri dengan kaedah baru belajar dalam pandemik COVID-19. Hidup perlu diteruskan, pelajaran anda tidak boleh diabaikan. Jadi cikgu berharap semua pelajar akan mengambil iltizam dan juga menguatkan semangat bersama-sama dengan cikgu di sini untuk teruskan dan jangan ditinggalkannya kelas PDPR kita tanpa berpesan kepada cikgu sekiranya kamu ada perkara tidak dapat masuk ke kelas ataupun tidak dapat menghantar kerja rumah on time. Didik diri anda untuk berdisiplin dari awal supaya menjadi seorang anak dan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri, ibu bapa dan negara. Jadi hari ini kita akan mulakan dahulu dengan pengenalan sukatan dan huraian sukatan mata pelajaran bagi subjek pengajian am. Okey, so apa kerja yang perlu kamu buat, cikgu akan arahkan dalam di akhir sesi PDPR cikgu hari ini, ya. So first of all, kita lihat dulu sukatan, apakah huraian sukatan dan apakah kandungan yang perlu kita kuasai sepanjang semester 1, ya. So untuk makluman pengetahuan anda, kod mata pelajaran kita ialah pengajian am 900/1 semester 1, okey, batch tahun 2022. Sebab kamu akan menduduki peperiksaan STPM penggal 2, penggal 3 nanti pada tahun 2022, ya. Kemungkinan akan habis pada tahun 2023 SEM 3 nanti. Okay, so you actually adalah batch 2022. So first week sepatutnya kita akan belajar tentang kemahiran belajarlah, ya. Contohnya kemahiran menyoal, menganalisis, berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan berkesan. Cikgu Chong sangat mementingkan tentang kemahiran berkomunikasi dengan berkesan ni, ya. Kita seharusnya berkomunikasi secara dua hala dalam kelas, tetapi disebabkan pandemik, jadi cikgu terpaksa menggunakan kaedah secara sehala dahulu. So if you have any problem, you can come to me anytime, PM me. Alright. Saya tidak suka pelajar yang mute, pasif dan tidak berpesan kepada cikgu, mengambil keputusan, membuat keputusan sendiri tanpa berpesan kepada orang tua. Alright. Kemudian kalau sempat, kalau tidak sempat, mungkin cikgu Atika lah, ya, mulai minggu depan lah, ya, beliau akan masuk terus kepada bab yang pertama, iaitu Malaysia kekal berdaulat. Bermula daripada bab ini, dia sebenarnya dia akan pelajar akan belajar tentang apa itu konsep negara berdaulat, ciri pembentukan negara Malaysia. Kemudian ini adalah huraian-huraian dia yang kamu boleh baca dengan lebih lanjut. Nanti cikgu akan simpan satu salinan dokumen di dalam grup Telegram, ya. Okey, kemudian kita lihat dalam minggu-minggu yang seterusnya, pelajar juga akan pelajari tentang perlembagaan persekutuan, apakah kandungan dan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan, ya. Kita juga akan lihat kedaulatan Malaysia dari segi cabaran sosial, budaya,
dan juga sistem struktur pemerintahan serta macam mana proses demokrasi dan sistem pilihan raya di Malaysia. Ini satu tajuk yang menarik ya dalam kenegaraan, bahagian A dan B. Next, dalam bulan akan datang ya, kita akan lihat masih lagi tentang kedaulatan Malaysia. Ini more to karangan esei. Ya, kita akan bincangkan apa cabaran-cabaran isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan kita masih teruskan dengan sistem pemerintahan, struktur pemerintahan Malaysia. Ya. Okay, next kita akan lihat tentang isu-isu masih lagi berkaitan tentang politik, sains, teknologi, integrasi dan perpaduan. Ini semua ni berkaitan tentang esei, ya, bahagian C. Kemudian kita akan teruskan dengan dijangkakannya pentaksiran akan berlaku hujung bulan 9. Bulan 9 selepas kembali daripada habis peperiksaan pra-percubaan, ini sebenarnya adalah peperiksaan pra-percubaan. Ya, kalau masa kamu di SPM mungkin kamu dikenali dengan peperiksaan formatif ataupun sumatif, dan ini adalah peperiksaan percubaan ya, di tingkatan 6 dikenali sebagai peperiksaan percubaan. Mungkin kadang-kadang istilah berlainan di sekolah lain dia gunakan istilah gempu minda dan sebagainya lah ya. So di sekolah SMK Lepura kita kenali dia sebagai pentaksiran kendalian sekolah PKS 1 ya. And then PKS 1 ni dia akan ada PKS 2 lagi sebelum kamu menduduki peperiksaan yang sebenar pada bulan 1 lah ataupun bulan 11 dijangkakan lah ya, sebelum cuti hujung tahun. So kita akan teruskan dengan tentang sistem tadbir urus negara ya, sistem pentadbiran kerajaan persekutuan negeri dan paling kecil ialah pihak berkuasa tempatan. So selepas itu habis ya. Now ini adalah format sebelum format ya. Kita lihat di sini ni ya. Hujung tahun sebaik-baiknya sebelum cuti persekolahan yang panjang 1 bulan ya, masih lagi tertakluk kepada perubahan semasa dalam keadaan pandemik ni ya. Ini adalah minggu ulang kaji lah ya. Selalunya untuk subjek pengajian selepas kita habiskan sukatan mata pelajaran kita untuk 1 semester, teacher akan bagi kamu buat soalan-soalan percubaan dari negeri-negeri yang terpilih, yang terkini lah ya. Actually ini adalah satu langkah yang sangat penting sebagai booster untuk membiasakan anda membuat soalan mirip peperiksaan. And then cuti akhir tahun, kemudian cuti lah kan. Selepas cuti kita akan kembali Januari sambungan ulang kaji dan latihan soalan percubaan lah. Dan kalau ada masa disebabkan oleh keadaan pandemik ini wabak, bermula dari tahun lepas lagi sebenarnya Cikgu Cheong sudah mula menggunakan masa lompang, masa yang terluang, sebab sukatan untuk pelajar 6 rendah SEM 1 PAM dia agak cepat boleh dihabiskan. So bulan 1 sebenarnya cikgu start masuk pergi ke sukatan pelajaran SEM 2 supaya lebih cepat belajar, cikgu lebih advance. Di samping dia membuat soalan percubaan negeri lah ya. And then peperiksaan kamu dijangka pada tahun depan lah, Februari ataupun awal Mac. Okey, sedikit perkongsian tentang format kertas peperiksaan pengajian AM semester 1. Kod dia 900 strok 1 ya. Strok 1 tu maksudnya untuk semester 1. Dia terdiri daripada 3 bahagian ya. So bahagian A ni 15 soalan aneka pilihan. So tahun ini semester ni you ada soalan pilihan. Bukan soalan untuk ditembak. You kena kuasai, because ini 15 markah di sini ni adalah booster untuk meningkatkan you punya markah grade ni sebenarnya. Dan bahagian B you ada 4 soalan struktur lah ya, berkaitan tentang urus tadbir negara ni ya, dua-dua ni ya. And then bahagian C pilih 2 daripada 3 soalan esei lah. 1 soalan urus tadbir negara, macam mana sistem pemerintahan berkaitan tentang proses pentadbiran negara, dan 2 lagi isu semasa di dalam negara. Ya, kenapa? Sebab nanti masuk SEM 3 ni isu berkaitan tentang luar negara lagi. Ini format pemakahan dia ya. Bahagian A disebabkan kita ada 15 soalan objektif, so 15 markah.
Tambah dengan bahagian B 15 markah. Soalan struktur, ada 4 soalan struktur di sini ni ya. Dan bahagian C, pilih 2 soalan, 25 markah darab dengan 2, so 50. So jumlah dia ialah 80 markah di sini ni, ya, 80 markah. So wajaran untuk SEM ni ialah 29%. Sangat tinggi, ya. Macam yang cikgu buat pengenalan di dalam briefing subjek tempoh hari. SEM 1 29, SEM 2 22, SEM 3 29. Tambah lagi dengan kerja khusus kamu 20%. All in is 100%. Ini 3 ni adalah pentaksiran berpusat, MPM. Yang satu ni adalah kendalian sekolah ni ya. So ini adalah peruntukan masa yang perlu dijawab dalam masa 2 jam. So itu sahaja untuk pengenalan huraian sukatan dan sukatan. Kerja kamu untuk hari ini ialah cetak keluar sukatan dan huraian sukatan ini. Wujudkan satu fail pengajian am, pergi beli fail secepat mungkin. Cetak, anda boleh jimatkan ruang kertas, cetak depan dan belakang. Okey, kemudian simpan bagus-bagus elok-elok di dalam fail anda dahulu. Sekian, terima kasih.